ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري wahai Tuhanku lapangkanlah dadaku ini wa yassir li amri dan permudahkanlah urusanku wahlul 'uqdatam min lisani dan uraikanlah kekeluhan lidahku yafqahu qawli supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiah, kelak pencinta Al-Quran, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pada pagi ini, tajuk yang akan saya kongsi dengan kita semua adalah berkenaan dengan sejauh manakah kebenaran dakwaan yang mengatakan bahawa wajah kita ini, ada orang kata ada nur, kan, ada cahaya berseri-seri, wajah ni cantik dan sebagainya, itu melambangkan kesolehan kita, amal-amal baik yang kita lakukan. Dan juga dakwaan yang kata kalau orang tu orang jahat, kita tengok muka pun cam, kan, dengan muka gelapnya, kan, nampak tu muka orang tak semayang. Itu contoh yang biasa kedengaran dalam masyarakat kita. Boleh tahu tu orang tu tak semayang sebab apa, tengok muka dia pun tahu dah, muka gelap dia dan sebagainya. Jadi macam-macam dakwaan-dakwaan yang digunakan, yang disebut dalam masyarakat, yang diperkatakan dan dikaitkan wajah kita itu dengan amalan-amalan kita, sama ada dosa kita ataupun pahala yang kita miliki. Jadi pada pagi ini kita akan lihat satu persatu berdasarkan kepada ajaran agama, sebab kita tak boleh hanya bercakap sahaja tanpa kita melihat bagaimana pandangan-pandangan para fuqaha, para ulama, berdasarkan kepada petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertamanya kita lihat berkenaan dengan tanda-tanda sujud, kan, tanda orang tu semayang. Kan, ada orang kata bahawa bila kita ni rajin semayang, maka ada bekas-bekas sujud dekat dahi kita ni, kan, ada bekas-bekas sujud yang mana ada tanda hitam lah, kan, tanda macam lebam lah sebab banyaknya sujud dalam sembahyang. Kan, ada yang macam kulit kita ni dah jadi macam tebal sikit, ataupun kadang-kadang kulit tu menggelupas. Jadi itu tanda-tanda semayang. Jadi kalau kita ni orang yang kuat semayang, maka ada tanda lah dekat dahi. Jadi apakah itu sebenarnya yang disebut sebagai tanda-tanda orang soleh, akan tanda-tanda orang yang baik. Baik, jadi sidang hadirin mukminin, apabila kita berkata tentang hal itu, maka kita lihat petunjuk yang ada di dalam agama kita. Yang pertamanya ialah surah Al-Fath ayat 29. Kan? Dalam Al-Quran, surah Al-Fath ayat 29, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud.
Allah Ta'ala berkata Muhammad itu adalah utusan Allah, messenger of God. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, yakni yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka itu sujud, rukuk dan sujud, mencari kurniaan Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka nampakkan, kelihatan pada wajah mereka dari bekas sujud, atharus sujud, kan. Jadi ini yang disebut dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka itu, yakni tanda-tanda orang yang beriman, kan, tanda-tanda kita ni adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelihatan, nampakkan pada wajah mereka, pada muka mereka, daripada min atharis sujud, daripada kesan-kesan sujud. Sujud dalam sembahyang tu ada kesan-kesan pada wajah mereka. Jadi apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini, iaitu kelihatan kesan pada wajah-wajah mereka akibat daripada sujud. Jadi apakah yang macam yang kita faham? Iaitu kalau orang ni orang semayang, nampaklah kan ada cahayanya, wajah dia bersinar, kan, nampak ketenangan pada mukanya, ataupun nampak tanda lebam pada dahi, nampak kesan-kesan sujud lah, kan, yang kita faham. Jadi apakah yang kita faham tu betul sebagaimana apa yang ditafsirkan oleh para ulama, kan. Ada kulit-kulit yang menggelupas ataupun kulit yang tebal dekat dahi, tanda hitam lebam dan sebagainya. Jadi sebenarnya para ulama telah pun menghuraikan, mentafsirkan ayat ini supaya kita faham ayat ini dengan cara yang betul dan bukannya dengan fikiran kita sendiri ataupun kefahaman kita tanpa ada panduan daripada tafsir yang mu'tabar. Jadi apa yang disebut oleh para ulama ialah kalau kita menganggap, kan, kalau kita menganggap kesan-kesan sujud itu maksudnya dahi kita hitam, kan, dahi kita lebam, kan, ataupun kulit dahi kita itu macam tebal sikit, menggelupas dan sebagainya, akibat daripada banyaknya kita sujud sewaktu sembahyang. Jadi sebenarnya kefahaman itu tidak selari, kan, tidak sama dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Contohnya Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir At-Tabari, yang mana Imam At-Tabari dia bawa satu riwayat dengan sanad yang hasan daripada sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata maksud tanda-tanda yang ada pada wajah mereka daripada bekas sujud, maksud tanda tu apa dia? Dia kata bukan lebam, bukan tanda hitam di dahi, tetapi maksud tanda pada wajah itu ialah akhlak, kan, akhlak kita, peribadi kita. Jadi itu yang dimaksudkan sebagai tanda-tanda yang ada pada wajah mereka daripada bekas sujud. Jadi perkataan wajah ni, orang-orang Arab menggunakan perkataan wajah ini tidak semestinya merujuk kepada wajah muka kita ni, ada mata, hidung, dahi, apa semua. Tidak semestinya. Jadi ada kalanya perkataan wajah itu merujuk kepada peribadi orang tu, kan, akhlak dia, perilaku dia. Jadi dalam ayat ini, kalau mengikut apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, dia kata tanda-tanda itu ialah melalui akhlak kita, kan, melalui peribadi kita. Ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Jadi sama ada kita faham tu sesuai dengan kefahaman para salafus salih, dengan kefahaman para ulama, ataupun kita pandai-pandai sendiri, kan, membuat andaian dan pendapat kita sendiri. Kemudian ada satu lagi riwayat yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanad yang kuat daripada Mujahid, yang mengatakan bahawa maksud ayat itu ialah, maksud tanda-tanda itu ialah kekhusyukan. Jadi kalau kita seorang yang banyak sembahyang, kita banyak sujud, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kita ni orang beriman macam mana? Iaitu dengan apabila kita
dapat menghadirkan kekhusyukan sewaktu kita rukuk dan sujud, sewaktu kita sembahyang. Jadi kalau kita sembahyang tapi tak khusyuk, sembahyang pun cincai, buat lebih kurang sahaja, maka itu bukan tanda orang yang beriman. Itu bukan tanda orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita benar-benar mengikuti ajaran Nabi, maka antara tandanya ialah kekhusyukan yang hadir dalam diri kita. Jadi janganlah kita ni, bila kita lihat apa yang disebut oleh para ulama ni, kan, jadi kalau ada lah, tapi saya rasa tak ada kot. Tapi kalau ada di antara kita, lepas semayang, pergi menghadap cermin nak tengok muka aku ni ada nur ke, kan, ada cahaya ke. Jadi itu kefahaman yang tidak tepat lah. Tidak tepat sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Begitu juga yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dengan sanad yang hasan daripada Qatadah. Qatadah ni salah seorang tokoh besar dalam tafsir. Dia kata ciri mereka adalah solat. Kan? Ciri mereka adalah solat. Itu satu riwayat daripada Salim Abi An-Nadr. Dia menceritakan bahawa ada satu orang, ja'a rajulun ila Ibni Umar fasallama alaihi. Ada satu orang ni, dia datang jumpa dengan Ibnu Umar, kan, Abdullah bin Umar yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Lepas tu, lepas dia bagi salam, man anta, dia tanya, man anta, siapa kamu ni? Ibnu Umar tanya kepada lelaki tu, siapa kamu ni? Lepas tu orang tu jawab, ana hadinuka fulan. Dia kata, aku ni anak yang pernah kamu jagalah, anak asuhan kamu. Lalu sebab Ibnu Umar tak cam dia ni, Ibnu Umar tengok orang tu kata Ibnu Umar pernah mengasuh dia, pernah jaga dia. Tapi Ibnu Umar tengok kepada orang tu, bila dia tengok wara'a baina ainaihi sajdatan sauda. Ibnu Umar duk perhati tengok, kan, Ibnu Umar duk perhati macam kita lah, bila kita tak cam, kita tak ingat siapa orang ni, kita mesti kita tengok kan atas bawah tengok ke ujung rambut sampai ke ujung kaki, tengok aku tak ingat, tengok muka dia, tengok mata dengan hidung, macam itulah kan. Jadi itulah yang berlaku kepada Ibnu Umar dengan lelaki ni. Ibnu Umar bertengok, Ibnu Umar perhatikan wajah lelaki ni, si fulan ni. Dia kata bila dia tengok tu, dia tengok antara mata lelaki tu dekat dahi tempat sujud ni ada bekas hitam, kan, ada bekas hitam kepada pada wajah lelaki tu. Dia pun tanya dekat lelaki tu. Dia kata, ma hadzal atharu baina ainaik. Apa benda kesan dekat antara dua mata engkau atas dahi ni, kan, kawasan tempat sujud ni, kan, apa benda kesan dekat atas dahi engkau tu, antara dua mata engkau tu? Lalu dia kata, faqad sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum, fahal tara hahuna min syai'. Jadi Ibnu Umar ni, dia tak puas hati bila dia tengok ada kesan hitam di dahi lelaki tu. Dia kata, bekas apa ni, kesan apa yang ada dekat antara dua mata engkau, mana dekat dahi ni lah. Dia kata, sungguh, dia kata, aku ni dah lama dah, dia kata, aku ni dah lama bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Abu Bakar, bersahabat dengan Umar, kan dia ni anak Sayyidina Umar, bersahabat dengan Uthman. Dia kata, apakah kau lihat bekas tersebut pada dahi aku? Kan? Dia kata dia berkawan dah, berkawan lama dah dengan Nabi, dengan Khalifah Ar-Rashidin, dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Uthman. Tapi kamu nampak tak dekat dahi aku ni ada bekas hitam? Itu pertanyaan yang ditanya oleh Ibnu Umar kepada lelaki itu. Jadi lelaki itu, dia datang, dia nak perkenalkan diri dia ni bahawa dia pernah diasuh oleh Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar ni bila nak ingat balik siapa lelaki ni, bila dia nampak ada kesan hitam dekat dahi tu, dia pun petikai benda tu. Dia kata, dia dah lama dah berkawan dengan Nabi, dengan sahabat ni.
tapi kamu nampak tak bekas hitam tu pada dahi aku? Jadi kita nampak bahawa sebenarnya uh, ada isu yang dipertikaikan di situ berkenaan dengan bekas-bekas yang ada pada dahi. Baik. Ibnu Umar ni dia lihat ada satu orang yang mana dekat dahi dia ada bekas sujud. Lalu Ibnu Umar ni kata kepada lelaki tu, dia kata, "Ya Abdullah, inna suratar rajuli wajhuh fala tashin suratak." Dia kata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Jadi penampilan kita ni, benda yang paling utama yang orang selalu tengok, muka kita lah, wajah kita lah. Dan dia kata, janganlah kamu jelekkan penampilan kamu. Maknanya bila Ibnu Umar tengok ada satu lelaki ni, dia ada bekas hitam dekat dahi ni, dia menganggap itu sebagai jelek. Jangan kamu jelekkan penampilan kamu ni. Jadi ini antara benda yang kita perlu ambil tahu, kita perlu peduli, kan. Maknanya kalau ada setengah-setengah orang tu dia saja dia sembahyang, dia tekan dahi dia supaya dahi dia lebam ke, supaya dahi dia hitam ke, konon-kononnya nampak kesan sebagai seorang yang banyak sembahyang, kena ingat tu, hati-hati. Sebab apa? Sebab sahabat-sahabat Nabi dia tak suka kan benda-benda yang macam tu. Baik, kenapa sahabat Nabi tak suka? Ada kesan hitam pada dahi, ada lebam dekat dahi, tanda-tanda sujud. Kenapa sahabat-sahabat Nabi tak suka? Mesti ada sebab. Mesti ada sebab. Kemudian satu riwayat lagi daripada Abi Aun. Dia kata ra'a Abu Darda. Dia kata Abu Darda ni dia lihat kan satu orang imra'ah, satu orang perempuan, biwajhiha atharun mithlu safinatil az. Dia kata dia tengok dekat wajah perempuan tu ada kesan macam kapal, kan, macam kapal. dia kulit bila tebal kan, kulit tu tebal dekat dahi ni. Lalu dia berkata, seandainya dia kata bekas itu tidak ada pada dirimu, itu lebih baik. Jadi bila dia tengok ada satu orang ni, dia macam kapal ni, maksud dia macam lutut kita lah, lutut tempat yang kita selalu kita tekan kan, ataupun lutut. Jadi kulit dia tebal sikit, keras. Jadi macam itulah dekat dahi. Bila dahi ni ada kesan macam tu, jadi Abu Darda dia tak suka. Kan? Abu Darda dia tak suka. Bukan saja Ibnu Umar, Abu Darda pun tak suka. Dia kata, kalaulah bekas tu tak ada pada diri engkau, itu lebih baik. Jadi rupa-rupanya sahabat-sahabat semua, kita dapati di kalangan sahabat Nabi ni, dia orang tak suka benda-benda yang macam tu. Bagi setengah orang, dia suka sangat lah. Boleh tayang kan, hitam dahi ke, lebam dekat dahi ke, ada kesan kulit tebal dekat dahi sebab banyak sembahyang. Tapi di kalangan sahabat Nabi, mereka tak suka benda-benda yang macam tu. Kemudian satu lagi riwayat daripada Humaid bin Abdul Rahman. Dia kata apa? Dia kata, kunna 'inda Sa'id bin Yazid. Aku ni duduk dekat dengan Sa'id bin Yazid. Ketika mana ada satu orang yang namanya Az-Zubair bin Suhail bin Abdul Rahman bin Auf. Masa tu Zubair ni datang. Bila lihat kedatangan Zubair, lalu As-Sa'id kata apa? Sa'id kata, sungguh, dia kata qad afsada wajhah, sungguh dia telah merosakkan wajah dia. Jadi rupa-rupanya Zubair ni pun dia ada juga kesan dekat dahi dia ni, kan. Dia kata, demi Allah, dia kata, wallahi ma hiya sima, demi Allah, bekas dekat dahi tu bukan bekas sujud. Dia kata, wallahi laqad sallaitu ala wajhi mud kadha wa kadha. Dia kata, demi Allah, aku ni dah semayang dengan menggunakan mukaku ni, wajah aku ini, selama sekian waktu, tapi bekas sujud tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajah aku. Dia kata tak ada pun pada wajah aku. Jadi bagi siapa yang bangga sangat kalau wajah dia ada kesan lebam ke, hitam dan sebagainya, konon-konon itu kesan dia sembahyang, dia kena hati-hati. Kan? Dia kena hati-hati. Sebab ini bukanlah benda yang disukai oleh di kalangan para salafus salih.
Kemudian satu lagi riwayat. Sekarang kita masuk. Kenapa di kalangan sahabat Nabi ni dia orang tak suka bila ada kesan hitam di dahi. Padahal kalau kita semayang, kan, bila kita semayang, especially bila sejadah kita tu bukan sejadah yang lembut, kan, mungkin tempat kita semayang tu, kapet tempat kita sujud tu mungkin dia keras, dia kasar. Jadi mudahlah kesan tu timbul di wajah kita ni. Tapi rupa-rupanya kita boleh tahu kenapa di kalangan para sahabat Nabi dia tak suka benda-benda yang macam tu. Contohnya ialah riwayat daripada Mansur. Dia kata dia bertanya kepada Mujahid tentang ayat yang kita baca tadi. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kan, apakah maksud daripada firman Allah yang kita baca tadi, iaitu tanda-tanda mereka kelihatan pada wajah mereka akibat daripada bekas sujud. Jadi apakah yang dimaksudkan bekas pada wajah itu? Jadi kata Mujahid, dia kata bukan, dia kata bahkan, dia kata ada orang yang kapal yang apa dahi dia tu dah ada kesan, kulit tu dah keras, yang ada di antara dahi kedua matanya bagaikan kapal yang ada pada lutut unta. Bagaikan kapal yang ada pada lutut unta. Lutut ni macam kita lah, lutut bila kita selalu tekan dia, jadi kulit lutut tu dia keras, kasar. Jadi tanda yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah kekhusyukan. Jadi bukan tanda kononnya kita ni kuat semayang apa semua. Jadi Asawi kata apa? Asawi kata bukanlah yang dimaksudkan itu tanda-tanda yang baik. Dan dia kata yang duk seronok sangat ada kesan pada wajah ni, dia kata Ahmad Asawi kata itu adalah perbuatan orang yang bodoh dan riak. Jadi dia guna perkataan orang yang stupid, orang yang bodoh dan riak. Jadi kalau kita ni orang yang jaga hati kita, kebersihan hati kita, kita bukan nak menunjuk-nunjuk, oh ni tengok ni muka aku ni kesan daripada sembahyang. Kita tak ada sifat yang macam tu. Bila kita satu orang yang tawaduk, kita satu orang yang ada akhlak yang mulia, kita takkan berbangga-bangga dengan ibadat yang ada pada kita. Dan kita takkan ada sifat suka menunjuk-nunjuk dekat kawan kita, dekat siapa-siapalah kan yang kita ni banyak sembahyang. Kita tak suka benda-benda macam tu sebab ibadat kita, solat kita semua ni kita lakukan hanya untuk Allah, kan, bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan untuk kita pamerkan, untuk kita pertontonkan, bukan. Jadi Asawi kata yang bangga sangat dengan tanda hitam di dahi ini ialah orang golongan Khawarij, sebab itu adalah ciri-ciri khas golongan Khawarij. Jadi ini yang kita kena hati-hati. Sehingga kan Al-Azra bin Qais, riwayat yang datang daripada Al-Azra sebagaimana yang disebut oleh Syarik bin Shihab, dia kata apa? Dia kata aku berharap boleh bertemu dengan salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi yang boleh menceritakan hadis tentang Khawarij kepada aku. Dia kata sehingga satu hari aku berjumpa dengan Abu Barzah yang berada bersama-sama dengan rombongan para sahabat, dan aku kata kepadanya, ceritakan kepada aku hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khawarij. Dia kata aku akan ceritakan kepada kamu satu hadis yang didengar sendiri oleh kedua telingaku dan dilihat sendiri oleh kedua mata aku ini. Sejumlah wang dinar diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bagi-bagikan wang dinar tersebut. Lepas tu ada satu orang ni, dia ni ada bekas hitam dekat muka dia, dekat dahi dia, bekas sujud antara kedua mata dia. Ada satu orang ni. Dia pakai dua kain warna putih dan dia datang kepada Nabi daripada sebelah kanan. Dan dia harap Nabi pun bagi duit dinar itu kepada dia, tapi Nabi tak bagi. Lalu dia kata, wahai Muhammad, hari ini engkau tidak membahagikan wang itu dengan adil. Maka mendengar ucapan itu Nabi sangat marah. Kan Nabi sangat marah. Lalu Nabi kata, wallahi demi Allah, setelah aku meninggal dunia, kamu tidak akan menemui orang yang lebih adil berbanding dengan diriku.
Nabi ulang sampai 3 kali. Nabi marah sungguh bila ada satu orang ni yang ada bekas sujud dekat dahi dia, hitam kat dahi ni, mempertikaikan keadilan Nabi. Lalu Nabi kata akan keluar dari arah timur orang yang penampilan itu seperti penampilan mereka. Dia adalah bahagian daripada mereka. Mereka membaca Quran, tapi Quran ini tidak lepas pun daripada halkum, daripada tenggorok mereka. Mereka ini uh, terlepas, terkeluar daripada agama, sebagaimana anak panah yang dilepaskan daripada binatang sasarannya setelah menembusnya, kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama. Jadi ciri mereka, jadi ini yang antara benda yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang penting di sini ialah kita jangan berlebih-lebihan dalam soal wajah ni. Kita rasa bangga kita ada ciri orang soleh, apa dia, tanda semayang di dahi. Jadi itu bukan sifat yang ada kepada di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian satu lagi, sahabat-sahabat sekalian, bila kita kata bahawa kalau orang tu orang baik, muka dia tu ada macam nur, macam ada cahaya, mukanya berseri-seri. Jadi apakah semestinya begitu? Kan kita tak nafikan bahawa kecantikan wajah, ketenangan yang ada pada wajah akan terhasil daripada ketenangan yang ada pada hati. Kan biasa kita tengok orang, kalau orang baik-baik ni, kita tengok muka pun kita tahu dah. Kan itu antara benda biasa. Tapi pada masa yang sama, kita pun dengar juga banyak cerita yang di mana orang-orang yang terkena dengan penjenayah, kan penjenayah yang nampak baik je, kan nampak baik dengan senyumnya, muka tu nampak orang baik tapi sebenarnya penjahat. Jadi kita tak boleh tertipu hanya semata-mata pada wajah yang kononnya berseri-seri, yang kononnya bercahaya dan sebagainya. Contohnya, ada contoh sebenarnya, iaitu sebagaimana bila kita belajar tafsir surah Al-Lahab. Ingat, ya, kalau tuan-tuan dan perempuan mungkin pernah belajar tafsir surah Al-Lahab dengan ustaz-ustaz lain dalam program Kelab Pencipta Al-Quran, mungkin pernah sampai pengajian dalam surah Al-Lahab. Kan, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu kan. Jadi cuba ingat balik bila kita belajar tentang Abu Lahab. Kenapa nama dia Abu Lahab? Kan, kenapa nama dia Abu Lahab? Itu ada kaitan dengan wajah dia. Kan, ada kaitan dengan wajah dia. Abu Lahab ni dia adalah bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia bukan Abu Lahab sebenarnya. Abu Lahab ni panggilan. Kan, nama sebenar dia Abdul Uzza. Abdul Uzza ni maksud dia hamba kepada Al-Uzza. Al-Uzza tu apa? Al-Uzza ni patung, berhala. Jadi nama dia ialah Abdul Uzza, iaitu hamba kepada berhala Al-Uzza. Kerana itu para ulama tafsir mengatakan bahawa Allah Ta'ala memang tak sebut nama sebenar dia. Kan? Sebab nama sebenar Abu Lahab ni mempunyai elemen kesyirikan, mempunyai sifat syirik, iaitu hamba kepada berhala Al-Uzza. Jadi kerana itu Allah Ta'ala tidak menyebut nama Abu Lahab dengan nama sebenar dia. Jadi instead of menyebut dengan nama Abdul Uzza, Allah Ta'ala menggunakan panggilan dia, iaitu Abu Lahab. Dan Abu Lahab. Baik. Apabila Allah Ta'ala memanggilnya dengan Abu Lahab, sekarang timbul soalan. Kenapa panggilan dia itu adalah Abu Lahab? Mesti ada sebab. Kan? Kenapa dia dipanggil sebagai Abu Lahab? Abu Lahab, kalau kita lihat dalam tafsir, contohnya tafsir Al-Munir oleh Dr. oleh seorang ulama terkenal contemporary, Dr. Wahab Az-Zuhaili. Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahawa Abu Lahab ni maksud dia bapa pucuk api, kan? Bapa pucuk api.
Kenapa dia digelar dengan bapa pucuk api dan Allah Ta'ala menggunakan nama itu. Kan bapa pucuk api, Abu Lahab. Dalam surah Al-Lahab, surah yang kita baca itu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Abu Lahab, Allah Ta'ala guna nama itu. Kerana digunakan perkataan Abu Lahab, bapa pucuk api, kerana wajah dia tu. Kan? Kerana wajahnya. Para ulama mengatakan bahawa wajah Abu Lahab dia bersinar-sinar, kan? Kalau bahasa kita orang Melayu dalam masyarakat kita di Nusantara ni, kita kata ada nur, kan, ada cahaya. Itu Abu Lahab. Takkan kita nak kata Abu Lahab ni sebab wajah dia tu bersinar-sinar, bercahaya, ada nur, kita nak kata Abu Lahab ni orang baik? Tak. Kan? Kita semua tahu Abu Lahab ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia walaupun dia ni bapa saudara Nabi, tapi dia antara tokoh Mekah pada zaman itu yang kuat menentang dakwah Nabi. Mana orang yang sangat jahat, kan, bukan setakat macam kita ni orang Melayu yang mana ada yang tak semayang cincai, tak puasa. Ini bukan soal tak semayang tak puasa, ini memang tokoh musyrik, antara tokoh musyrik yang terkenal yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Taala mengutuknya dalam Al-Quran, sehingga Allah Taala melaknatnya, menjauhkan dia daripada rahmat Allah. Jadi Allah Taala tetap menggunakan nama dia Abu Lahab, kan, bapa pucuk api, kerana wajahnya yang bersinar-sinar, dan sebahagian ulama mengatakan kerana ketampanan wajah yang dimiliki oleh Abu Lahab, dan ada juga ulama yang mengatakan bahawa dia digelar Abu Lahab, dipanggil Abu Lahab kerana wajah dia yang kemerah-merahan. Jadi kalau kita nak kata orang tu bila dia tampan, bila dia wajahnya berseri-seri, wajahnya bercahaya, maka dia tu orang baik, tak semestinya, kan? Tak semestinya. Kita tak boleh mudah membuat kesimpulan macam tu kerana panduan kita Quran. Jadi Quran menunjukkan kepada kita bahawa di kalangan orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala pun ada yang wajah dia berseri-seri. Kan ada yang wajah dia kalau orang tengok tampan, orang boleh terpikat dengan dia. Jadi kata Al-Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi pula dia tak setuju. Dia kata Abu Lahab bukan bermaksud orang tu muka dia bersinar, bercahaya. Jadi Imam Qurtubi dia tak setuju dengan pendapat sebahagian ulama yang kata Abu Lahab dipanggil Abu Lahab kerana wajahnya yang bersinar-sinar, bercahaya. Sebab alasan yang diberikan oleh Imam Qurtubi, dia kata bahawa kalau betul Abu Lahab ni dipanggil sebagai Abu Lahab kerana wajahnya yang bercahaya, wajahnya yang bersinar-sinar, maka dia tak akan dipanggil sebagai Abu Lahab. Dia akan dipanggil sebagai Abu Nur. Kan? Abu An-Nur. Kan? Abu Nur. Itu bapa cahaya. Orang yang bercahaya. Orang yang memiliki cahaya pada wajahnya. Tetapi Allah mentakdirkan orang memanggil Abu Lahab ni bukan dengan Abu Nur, tapi dengan Abu Lahab, yakni orang yang wajah dia yang menyala-nyala, dan memang dia akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu hujjah arguments oleh Al-Imam Al-Qurtubi yang tidak sama dengan apa yang saya sebut tadi, yang saya nakalkan pendapat Dr. Wahbah Az-Zuhaili dengan pendapat ulama-ulama lain. Jadi itu contoh perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi itu antara apa yang kita boleh pelajari, bahawa kita jangan mudah membuat kesimpulan. Kalau orang tu kita nampak wajah dia tampan, wajah dia elok, wajah dia nampak bercahaya sebagai contoh, nampak tenang je, maka dia ni orang baik. Tak semestinya lah. Kan kita kena hati-hati. Jangan terlalu cepat dalam membuat kesimpulan seperti itu. Tapi pada masa yang sama, sahabat-sahabat sekalian, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang membaca Al-Quran, yang beriman dengan kalam Allah Subhanahu wa taala, yang mengikuti sunnah Rasul, kita diperintahkan untuk
mencantikkan wajah kita apabila kita berjumpa dengan orang. Kan? Ini antara perintah agama. Mencantikkan wajah kita bukanlah dengan maksud kena solek muka kita tebal-tebal, kan, dengan solekkan macam orang yang tidak bagus akhlak, bukan macam tu. Tapi maksudnya kita mencantikkan wajah kita supaya dengan maksud kalau kita berjumpa dengan kawan kita, kita berjumpa dengan ahli keluarga kita, kita jumpa dengan jiran dan sebagainya, orang akan menyenangi kita, orang suka untuk berinteraksi dengan kita sebab kita bermuka manis, kita menampilkan wajah yang berseri-seri. Jangan kita ni macam muram saja, jumpa dengan orang pun masam je. Jadi setengah-setengah, contoh anak-anak kita kan, bila kita bawa anak-anak kita jumpa dengan bapa saudaranya, mak saudara dan sebagainya, kita jumpa bawa, kita ziarah kan ahli-ahli keluarga kita yang lain, kadang-kadang anak-anak kita ni dia sibuk dengan hal dia lah. Dah dia tak suka keluar rumah, dia nak main game, nak dengan gadget dia. Jadi so bila kita paksa dia keluar rumah untuk pergi melawat, ni tambah pula cuti hujung tahun, pergilah melawat saudara-saudara yang jauh-jauh dan sebagainya. Kadang-kadang bila sampai rumah saudara tu, masam je muka kan, sebab kena paksa untuk ikut kita pergi ziarah. Jadi itu ialah contoh akhlak yang tidak bagus, kan? Yang tidak bagus. Bila kita jumpa dengan sanak saudara, jumpa dengan kawan, kita kena bermuka manis, senyum, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Itu sifat orang soleh. Itu akhlak yang baik yang sepatutnya ada di kalangan orang-orang yang soleh. Kerana contohnya ulama seperti Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan bahawa bila kita berwajah berseri-seri dengan orang, kan, itu adalah contoh tawaduk seseorang. Kan, kita bukan tunjuk muka serius, kan, tegas kan saja, nak tunjuk kita ni hebat, pangkat tinggi, oleh kerana kita ni somebody, kan, kita ni daripada golongan elit, kan, golongan kayangan. So bila kita jumpa dengan orang, serius je, sesuai dengan pangkat kita kononnya. Jadi itu bukan akhlak yang baik. Seorang Muslim, seorang mukmin, walaupun setinggi mana pangkatnya sekalipun, sekaya mana harta yang dia miliki sekalipun, tapi hendaklah dia suburkan dalam dirinya dengan sifat tawaduk, dan sifat humble. Kan kita kena humble, kena tawaduk. Jadi contohnya ialah sebagaimana yang disebut oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, ceritakan kisah ini dalam surah Luqman ayat yang ke-18, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu daripada manusia kerana sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi muka kita tu, kita kena tunjukkan muka orang baik, kan, senyum, berseri-seri, kan, ceria. Jadi itu sifat orang yang baik. Jadi wajah kita itu menggambarkan akhlak kita. Jadi kita jangan tunjuk muka hodoh, kan, muka masam, muka tak mau senyum. Dan jumpa orang senyum, tunjukkan keceriaan. Jadi kata Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan surah Luqman ayat yang ke-18 itu, maksud dia kata, janganlah palingkan wajah daripada orang lain ketika kamu berbicara dengannya ataupun mengajak dia berbual-bual. Jadi bila kita bercakap dengan orang, tengok pada mata dia, tengok pada wajah dia. Jangan kita bercakap dengan dia, pandang arah lain. Jadi itu akhlak yang tak bagus. Jadi lepas tu, kata Imam Ibn Kathir, muliakanlah orang yang kamu berbicara dengannya. Bila kita bercakap dengan orang, kita kena muliakan dia. Dan itu sifat yang baik. Dan jangan sombong. Lepas tu Imam Ibn Kathir kata, lemah lembut, kita kena ada sifat lemah lembut. Lepas tu Imam Ibn Kathir kata, berwajah cerialah. Kena ceriakan wajah kita. Kan kita tak boleh muka masam, serius. Itu bukan sifat seorang mukmin. Kan? Jadi wajah kita yang ceriakan, supaya orang sedap tengok kita, supaya orang seronok pandang kita.
kan, seronok untuk berkawan dengan kita. Dan kata Abu Dzar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqa. Nabi kata, ini hadis Imam Muslim, janganlah memperlekehkan, meremehkan kebaikan sedikit pun. Benda baik ni walaupun kecil, jangan kita remehkan dia. Jangan kita pandang ringan. Walaupun kita rasa benda tu nampak macam kecil, benda tak penting. Hatta Nabi kata, walaupun dalam soal kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi Nabi tekankan, mungkin kita menganggap kita serikan wajah kita, kita ceriakan wajah kita ni benda bukan amal soleh yang besar, yang macam baca Quran, yang macam tahajud, macam sembahyang sunat. Kita rasa macam tu. Tapi Nabi kata, jangan kita pandang ringan, kan? Jangan kita remehkan benda-benda baik ni walaupun kita nampak macam remeh. Contoh Nabi sebut ialah bila berjumpa dengan saudara kita, kita jumpa dia dengan wajah yang berseri-seri. Jadi kita kena belajarlah benda-benda macam ni. Jangan duk muka tu menung, masam, itu tak bagus kan. Mulut tu muncung je, nampak macam banyak sangat masalah. Kita ni memanglah sahabat-sahabat sekalian, masalah memang banyak kan, tapi kena pandai sembunyikan masalah kita. Jangan semua benda kita nak cerita pada orang, semua benda kita nak tunjuk expression betapa ribut taufan yang ada dalam kepala kita ni. Memanglah bila kita kerja, kita ada banyak masalah, ada rumah tangga, ada anak, masalah dengan anak dan sebagainya. Masalah tu memang ada. Tapi ajaran Nabi kepada kita ialah bila kita jumpa dengan orang, maka jumpalah dengan wajah yang berseri-seri. Dan apa yang disebut sebagai alasan kenapa kita disuruh mempunyai wajah yang ceria, wajah yang berseri-seri, sebab itu akan menarik orang kepada Islam. Kita hidup ni kita nak berdakwah, kita nak sebarkan kebaikan. Itu tujuan kita hidup atas dunia. Kita nak kumpulkan bekalan sebanyak yang mungkin, pahala, supaya bila kita melangkah ke alam barzakh, alam baqa, kita akan melangkah ke alam itu dengan membawa amal soleh yang banyak. Jadi senyuman manis kita bila kita bercakap dengan orang dan sebagainya, tampilkan dengan wajah yang sebaik-baiknya. Jadi jangan ingat wajah yang cantik ni hanya dengan solekan, tapi dia mesti datang daripada seorang yang mempunyai akhlak yang mulia, senyum kan, tunjuk wajah yang berseri-seri dan sebagainya. Kemudian dalam hadis dalam Al-Mustadrak oleh Al-Hakim, dia kata apa? Dia kata innakum, ada hadis yang mana Nabi kata innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin liyas'ahum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kamu tidak boleh menarik hati manusia dengan harta kamu, akan tetapi kamu boleh menarik hati mereka dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Jadi kadang-kadang kita tengok ada orang, dia rasa dengan harta dia tadi orang akan suka dekat dia. Memanglah biasanya bila orang suka jamu makan, orang kaya, orang yang banyak kenderaan mewah, rumah yang besar, jadi ramailah orang nak berkawan. Tapi kalau kita ada harta yang banyak pun, tapi kalau kita sombong, kan muka kita pun orang tengok pun orang tak selera nak berkawan dengan kita, dia tak akan dapat meramaikan kawan. Jadi orang suka berkawan dengan kita ni kalau kita akhlak kita bagus. Dan bila kita tunjukkan wajah yang baik kepada manusia, jadi manusia suka benda-benda yang macam tu. Jadi wajah yang berseri ni, dia termasuk akhlak yang mulia. Sebab tu kita kena ingat sahabat-sahabat sekalian, bagi kita tak boleh kata bila orang tu orang baik, mukanya mestilah muka dia tu bercahaya, muka dia tu cerah dan sebagainya. Sebab Allah Ta'ala jadikan kita manusia ni wajahnya berbeza-beza kan, warna kulit yang berbeza dan sebagainya, bentuk muka yang berbeza. Jadi kita tak bolehlah nak kata bahawa bila orang tu wajah dia taklah cantik macam selebriti tertentu dan sebagainya, maka dia tu bukan orang baik kan. Itu bukan maksud dia kan. Wajah ni Allah Ta'ala ciptakan dengan sebaik-baik kejadian.
kita tak boleh hina wajah orang. Kita nak kata muka orang tu gelap, kan, muka orang tu tak cantik dan sebagainya. Itu bukan akhlak seorang mukmin. Saya pernah mengendalikan satu kes yang mana seorang suami dia hina isteri dia, kan. Dia hina isteri dia. Dia kata muka engkau ni macam dia sebutlah private part tu. Dia sebut private part. Dia kata muka engkau ni macam tu. Jadi ini contoh manusia yang bila dia nak bercakap dalam keadaan dia marah, dia nak express perasaan dia, dia lupa kepada ajaran agama. Dia lupa kepada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang mukmin, kita jangan hina muka orang, dia putih ke, dia gelap ke, muka dia tampan ke, muka dia macam mana, kita jangan hina. Jadi sekadar itu, sahabat-sahabat sekalian, saya bagi ruang kalau ada di kalangan tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau ada persoalan, perbincangan dan sebagainya dalam baki waktu yang ada, insya-Allah saya serahkan kepada puan moderator pada pagi ini. Dipersilakan. Baik Ustaz. Ada soalan dari Puan Nurli. Assalamualaikum Ustaz, apa pendapat Ustaz? Kita sering lihat ada sebahagian wajah-wajah jemaah haji yang baru mengerjakan ibadah haji yang cerah, putih, berseri-seri itu, selain akhlak dan kelakuannya yang berubah berbanding sebelum ini. Itu soalan dia. Baik, wallahu alam. Memang sebenarnya dalam masyarakat kita selalu sebut benda-benda yang macam ni, kan. Bila orang yang pergi buat ibadat, contohnya ibadat haji dan umrah, kan, bila berada di luar negara, di tanah suci, selepas sebulan setengah, 2 bulan balik ke tanah air, kita nampak dia wajah dia berseri-seri. Baik, jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, dalam agama kita diajar untuk husnuzan, kan. Kita diajar untuk husnuzan, bersangka baik. Tapi pada masa yang sama kita tak boleh menyebutnya dengan kepastian. Saya bagi contoh yang mudah untuk kita faham. Dalam konflik Israel-Palestin sebagai contoh, kan, kita baca media disebut ada 100 orang syahid, ada 10 orang syahid dan sebagainya. Jadi perkataan syahid itu bukan bermaksud kita pasti dia mati syahid. Tetapi kita mendoakan mudah-mudahan dia syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Samalah juga bila orang meninggal dunia, kan, kita sebut Allahu yarham, kan, kita sebut almarhum, kita sebut almarhumah. Jadi kenapa kita sebut Allahu yarham? Kenapa kita sebut almarhum ataupun almarhumah? Apakah kita yakin orang tu dirahmati oleh Allah? Kita tak tahu orang tu Allah Ta'ala bagi rahmat ke tidak, tapi itu adalah dalam bentuk doa, kan, Allahu yarham, kan, almarhum, almarhumah. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmati mereka. Jadi bila kita sebut perkataan itu, kita sebut dengan dalam bentuk kita doakan dia, dalam bentuk kita berbaik sangka dengan dia. Samalah juga bila kita tengok ada saudara-saudara kita yang balik daripada tanah suci, sebagaimana soalan tadi, kan, kita nampak wajahnya berseri-seri, kan, kita nampak wajahnya bercahaya, kita nampak dia orang ni happy, kita nampak seronok sangat, nampak ketenangan dia berbeza dengan keadaan dia sebelum ini. Jadi kita sebagai seorang mukmin, sama sebagaimana tadi, kita sangka baik. Jadi mungkin itu adalah ketenangan, sakinah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Macam kita, minta maaf lah saya sebut, kalau di kalangan orang perempuan, contohnya di zaman moden ni, antara cara nak dapatkan wajah cantik kononnya ialah disebut dengan yoga dan sebagainya, sebab dengan ketenangan tadi wajah kita cantik sebab hati kita tenang. Dia macam tu, kan. Jadi kefahaman yang di luar daripada agama kita pun, di luar daripada Islam pun, mereka ada kefahaman bahawa kalau kita tenang, kalau kita bahagia, kan, ia akan terpancar pada wajah. Jadi dalam agama kita mempunyai suatu ajaran iaitu husnuzan. Kita bersangka baik, terutamanya kepada orang-orang yang melakukan amal soleh. Jadi bila kita tengok orang tu orang baik, dia baru balik daripada tanah suci,
melaksanakan ibadat haji, umrah dan seumpamanya, bila kita tengok dia wajah bercahaya, kita nampak wajah dia makin cantik, nampak ketenangan dalam dirinya yang kita lihat melalui wajahnya, kita doakanlah, kan, kita sangka baik, mungkin itu adalah ketenangan sakinah yang Allah Ta'ala campakkan dalam dirinya apabila dia beribadat di tanah suci. Dan memang pun bila kita berada di tanah suci ni, bagi siapa-siapa yang merebut peluang beribadat itu, kita tak ada kerja lain pun, kan. Kalau kita di tanah air ni, kita sibuk dengan office, dengan bisnes, urusan rumah tangga dan sebagainya. Kalau di tanah suci tu, basuh pinggan pun kita tak perlu basuh pinggan, tak perlu nak clearkan sinki dan sebagainya. Kita makan, tidur, selain daripada itu, ibadat je. Pulang alik pergi masjid, sembahyang, solat i'tikaf dan sebagainya. Jadi kita doa, kita sangka baik, mudah-mudahan kecantikan pada wajah, keceriaan wajahnya itu, nur, cahaya yang ada pada itu, mudah-mudahan itu kesan daripada ibadat yang dia lakukan di tanah suci, insya-Allah. Ya, mungkin itu saja soalannya Ustaz, kan? Ada soalan yang lain? Mungkin satu je lagi soalan. Mungkin ada. Rasanya setakat itu saja. Okey, kita boleh akhiri Ustaz, ya, majlis ilmu ini. Okay, alhamdulillah, jazakallah khair al-fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani, ya, mengenai perusahaan ilmu ini, mengenai wajah yang cerah dan gelap itu disebabkan pahala dan dosa, yang mana Allah SWT telah menetapkan dalam seluruh ciptaannya itu bahawa kegelapan mewakili kejahatan dan keburukan, sedangkan cahaya terang mewakili kebaikan. Hanya orang-orang yang beriman dan banyak amal solehnya, sebagaimana dalam firman Allah SWT bahawa ia akan memancarkan cahaya di wajahnya. Dan akhir kata, semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang cintakan ilmu dan memanfaatkan ilmu ini serta memberikan kefahaman yang sahih dalam memahami syariatnya. Dan sebentar lagi kita ada lagi kuliah duha seterusnya, dan jangan ke mana-mana, ya. Dan bagi menutupi majlis ilmu ini, Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk menutupnya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi semua.